Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang cikgu kasihi sekalian. Okay, pada hari ini cikgu akan memberikan taklimat pelaksanaan aktiviti dan pentaksiran ko-kurikulum berasaskan sekolah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2021 Sekolah Kebangsaan Sungai Talam. Okay, bagi yang belum mengenali cikgu, iaitu mungkin ada murid baru, okay, cikgu selaku guru penolong kanan ko-kurikulum, nama cikgu Encik Yusaini bin Mat Yasin. Okey, kita pergi kepada latar belakang, iaitu dasar utama penting, iaitu mewajibkan murid, semua murid lah sekolah rendah dan menengah untuk menyertai kegiatan ko-kurikulum. Okey, pertama, kegiatan ko-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Okey, implikasinya kegiatan ko-kurikulum adalah wajib dilaksanakan di semua sekolah. Jadi kalau sekolah tidak melaksanakan kegiatan ko-kurikulum ini, akan diambil tindakan. Ini ada dalam seksyen 18 Akta Pendidikan 1996. Okay, jadi seksyen ni, kalau sebut seksyen ni, maksudnya dalam mahkamah lah, iaitu Akta 550. Dan yang kedua, keengganan melaksanakannya boleh dikenakan penalti. Maksudnya sekolah tersebut boleh dikenakan penalti, tindakan lah. Ini bawah seksyen 135 Akta Pendidikan 1996, penalti am. Jadi kita di sekolah ni bukan suka-suka untuk mengadakan kegiatan ko-kurikulum ini. Jadi kita tertakluk kepada seksyen-seksyen yang ada lah. Dan sekolah, terutama guru besar dan pihak pentadbir, boleh diambil tindakan jika tidak melaksanakan kegiatan ko-kurikulum ini. Okey, ini seterusnya dasar utama yang kedua. Ini sambungan daripada tadi ya. Ini untuk menjelaskan lagi bahawa murid mesti wajib menyertai aktiviti ko-kurikulum. Jadi kalau disebut di sini, penyertaan murid dalam ko-kurikulum di sekolah adalah wajib. Okey. Perkara 5.1 Surat Berkeliling Iktisaf Bilangan 1 1985 tu KPBS 8591 Jilid 2 dalam kurungan 29. Itu ni dalam surat keliling tu lah. Okey, dan penyertaan kehadiran dan pencapaian murid dalam ko-kurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Okey, ini untuk guru. Hal ini ditegaskan dalam perkara 8.2.1 Surat Berkeliling Iktisaf Bilangan 1 1985 dan perkara 2.1 Surat Berkeliling Iktisaf Bilangan 2 1986. Ya. Jadi sini kita nampaklah betapa penting juga kegiatan ko-kurikulum kepada murid, terutama murid tahun 4 hingga 6 lah bagi sekolah rendah. Okey, seterusnya pelaksanaan aktiviti dan pentaksiran ko-kurikulum berasaskan sekolah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2021. Ini cadangan bagi negeri Pahang. Okey, jadi punca kuasa di sini iaitu arahan dan kebenaran KPM. Jadi maksudnya kita nak melaksanakan aktiviti ko-kurikulum ni dalam talian ni berpandukan kepada arahan dan kebenaran KPM. Okey. Maksudnya kita tidak boleh melaksanakan bersemuka sehinggalah diberitahu. Dan di sini kita akan melaksanakan lebih kurang 2 minggu lah dalam talian. Okey, dan selepas itu apabila mula persekolahan 8 bulan, saya akan maklumkan kemudian lah jika ada sebarang info yang terkini. Okey, seterusnya pelaksanaan aktiviti dan pentaksiran ko-kurikulum seperti yang telah saya beritahu tadi, pelibatan semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah menengah ni pun termasuklah sampai tingkatan 6. Jadi semua murid wajib melaksanakan aktiviti ko-kurikulum dan membuat pentaksiran berasaskan sekolah seperti biasa.
Jadi segala aktiviti yang dilakukan oleh murid akan direkodkan. Terutama rekod ini akan dimasukkan dalam sistem PAJSK. Maksudnya sistem PAJSK ni kita guna pakai dari tahun 4 hingga tahun 6. Dan untuk tahun 6 untuk mohon sekolah yang lain lah, contoh macam sekolah buat sama penuh, MRSM, jadi rekod PAJSK ni digunakan lah. Okay. Dan kehadiran akan diambil sebanyak 12 kali. Itu yang paling maksimum lah bagi setiap unit. Jadi ada 3 unit. Unit sukan permainan 12 kali, unit uniform 12 kali, dan kelab dan persatuan 12 kali. Okey, jadi insya-Allah lah kita akan cukupkan walau bagaimana cara sekalipun lah. Okey, seterusnya pelaksanaan co-curriculum semasa PKP. Ini semasa murid-murid berada di rumah, PDPR di rumah. Okey, jadi murid tahun 4 hingga 6 masih PDPR di rumah selama 2 minggu lagi sebelum kembali ke sekolah pada 8 hari bulan 3. Okey, kegiatan co-curriculum yang melibatkan kelab dan persatuan serta pasukan badan beruniform perlu diteruskan secara dalam talian sahaja tanpa melibatkan aktiviti atau perjumpaan secara bersemuka. Jadi sekolah pun kita tak boleh bersemuka lagi. Sama juga dengan co-curriculum. Jadi co-curriculum ni mesti dilaksanakan bermula jam 2 petang. Dan berdasarkan perancangan sekolah, kita akan mula pukul 2.30 hingga pukul 4.30. Kesesuaian masa penyumpaan secara dalam talian mengikut norma baru dan SOP terkini daripada KPM. Jadi walaupun selama 2 jam mungkin ada petikai dengan kafar atau apalah, kita mungkin melibatkan masa minimum iaitu 30 minit. 30 minit dan selebihnya untuk murid buat kerja kendiri lah. Dan aktiviti yang hanya dapat dilaksanakan secara individu. Seterusnya cadangan pelaksanaan co-curriculum semasa PKP. Ini cadangan yang diberikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Jadi JPMP menetapkan 2 model. Model yang pertama, perjumpaan secara dalam talian ataupun online bagi semua ahli unit berkenaan. Jadi yang ni melibatkan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan semua ahli unit berkenaan. Jadi semasa pelaksanaan ni semua murid perlu melibatkan diri. Tata caranya minimum 30 minit. Dan baki tugasannya, jadi kalau sekolah kita bakinya lebih kurang 1 jam 30 minit perlu murid lakukan secara kendiri. Walaupun cara kendiri, jika ada masalah boleh juga tanya cikgu yang berkenaan lah. Tugasan tambahan diteruskan oleh murid. Ini cikgu beritahu tadi. Tugasan tambahan diteruskan oleh murid pada sesi pelaksanaan kendiri di rumah berdasarkan tugasan arahan guru. Jadi cikgu akan memberi arahan lah dalam masa 30 minit dan diteruskan oleh murid. Tugasan tambahan tidak perlu dilaksanakan sekiranya setiap perjumpaan secara dalam talian adalah mencukupi jumlah jam perjumpaan berdasarkan ketetapan KPM. Jadi bila dah cukup dah 12 kali ataupun yang ketetapan yang diberikan oleh KPM, jadi kita tak perlu dah buat perjumpaan lagi. Jadi murid pun tidak perlu buat kerja lah. Ini model yang kedua, iaitu pelaksanaan aktiviti secara luar talian, iaitu offline lah. Dan pelaksanaan aktiviti ini melalui tugasan atau project based activity dan akan dikira sebagai kehadiran dan juga pentaksiran peringkat sekolah
untuk dimasukkan dalam PAJSK. Okey, jadi murid akan menghasilkan projek. Okey, dan projek tersebut perlu dihasilkan secara individu, tidak boleh dilakukan secara berkumpulan. Okey, cadangan dia ataupun tata caranya. Okey, satu projek bagi setiap murid mengikut unit masing-masing. Okey, badan uniform, kelab satuan dan sukan. Okey, dan setiap projek ada pentaksirannya lah. Okey, satu projek perlu melalui 4 proses utama. Kalau tidak melalui 4 proses utama ni, tidak dikira sebagai projek yang lengkap lah. Okey, pertama, perancangan. Setiap projek perlu ada perancangan. Jadi perancangan ni cikgu akan bimbing lah. Cikgu kamu akan bimbing macam mana perancangan nak buat melalui arahan-arahan yang akan diberikan oleh guru. Cara arahannya terpulang pada guru masing-masing. Dan yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ni kamu yang akan melakukan aktiviti tersebut ataupun projek tersebut, kamu kena buat. Okey, dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, ikutlah atau cikgu lah seminggu, 2 minggu, sebulan. Okey, terpulang pada cikgu. Okey, dan seterusnya murid perlu menyiapkan hasil kerja masing-masing. Okey, dan hasil kerja ni perlu dihantar kepada cikgu ataupun guru unit masing-masing. Dan proses yang terakhir iaitu guru akan menyemak kerja murid ini, okey, dan akan dinilai ataupun ditafsir lah. Okey, dan paling penting sekali, hasil kerja dijadikan sebagai evidens pentafsiran dan kehadiran perjumpaan. Sebabnya satu projek yang dapat kita siapkan, jadi kita telah melalui ataupun kita dapat 4 kali perjumpaan. Jadi kesimpulannya, sekolah kita akan menjalankan kedua-dua model ni lah. Sebab penerangannya mungkin secara dalam talian dan kita akan menyiapkan projek juga. Mungkin masa dah boleh jumpa nanti, cikgu akan guru-guru kamu akan memberikan arahan lah, tugasan kepada kamu untuk membuat projek. Okey, dan akan diberi masa lah untuk menyiapkan projek untuk kita dapatkan 4 kali perjumpaan. Dan juga setiap projek ni kita akan nilai dan kita akan buat bentuk pertandingan. Okey, yang terbaik kita akan berikan hadiah. Dan semua murid wajib hantar projek ni. Tak boleh kecuali. Mesti hantar. Tak kira lah yang terbaik ke, kurang baik ke, tak baik ke, semua kena hantar. Tiada kecuali. Kalau tidak hantar, bermaksud kamu tidak melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Okey, jadi semua kena faham lah. Baiklah. Jadi cikgu harapkan semua murid fahamlah dan jelas tentang penerangan serba sedikit daripada cikgu ni. Kalau tak jelas, tak faham, tunggulah waktu buka sekolah nanti. Cikgu akan perjelaskan lagi lah. Yang paling penting, kita perlulah melibatkan diri dalam co-curriculum. Maksudnya bila co-curriculum diadakan secara bersemuka, murid perlu hadir. Tak boleh tidak hadir. Kecuali ada sebab-sebab yang dibolehkan tidak hadir lah. Sebab-sebab tertentu. Dan cikgu harapkan semua murid sentiasa menjaga kesihatan diri lah. Dan jaga penjarakan fizikal, jika keluar pakai pelitup muka dan selalu bersihkan tangan lah, sama ada dengan sabun
ataupun cecair sanitasi tangan. Okey ya. Jadi insya-Allah kita akan jumpa nanti pada 8 hari bulan 3 lah, jika tiada perubahan, maksudnya jika tiada perubahan lah. Takut tiba-tiba PKP semulanya kita tak tahu. Jadi cuma kita harapkan semoga kita dapat bersemuka nantilah. Okey, jadi akhir kata sekian, terima kasih saya ucapkan kepada semua lah, termasuk ibu bapa, murid dan juga guru. Okey, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.